Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada video kali ini Ustaz akan sambung mengenai sumber hukum yang berkaitan dengan As-Sunnah. Sebelum ni kita bicarakan mengenai sumber hukum yang pertama, iaitu Al-Quran. Dalam sumber hukum, dalil yang disepakati. Kemudian kita akan sambung perbicaraan mengenai As-Sunnah. Okey, dalam As-Sunnah dia menerangkan mengenai beberapa perkara, iaitu yang pertama mengenai takrif bahasa dan istilah, sunnah sudut matan, yakni kajian mengenai matan tersebut, sunnah sudut bilangan perawi, iaitu berapa ramai perawi, kehujahan as-sunnah, yakni apakah as-sunnah, kekuatan as-sunnah itu sebagai sumber hukum yang termasuk dalam dalil disepakati. Apakah kekuatan dia, hujah dia untuk menjadikan dia sumber hukum. Yang kelima, peranan as-sunnah. Peranan as-sunnah, apakah as-sunnah tersebut? Apakah peranan as-sunnah? Apakah kerja as-sunnah terhadap berperanan sebagai sumber hukum? Okey, kita pergi yang pertama. Yang pertama, as-sunnah ta'rif. Dari segi bahasa, as-sunnah bermaksud jalan atau kelakuan atau sifat perbuatan, sama ada baik ataupun buruk. Manakala as-sunnah dari segi istilah pula ialah perkara yang lahir dari Nabi, sama ada perkataan, perbuatan, sifat fizikal, rohani dan pengakuan. Okey, kalau antum ingin lihat pada dalam buku, lihat pada buku pengenalan usul fiqh pada muka surat 38. Semua tu ada dalil yang takrif yang lebih terperinci mengenai as-sunnah. Okey, yang tu dari segi istilah. Kita pergi yang kedua, as-sunnah sudut matan. Kita lihat as-sunnah sudut matan, yang ini bermaksud dia terbahagi kepada 4 perkara, iaitu sunnah sudut matan, iaitu qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah taqririyah dan sunnah hamiyah. Apakah yang dimaksudkan dengan sunnah qauliyah? Sunnah qauliyah yang pertama, sunnah qauliyah bermaksud perkataan, perbuatan, suruhan, tegahan dan penerangan. Contohnya, setiap amalan bermula dengan niat. Yang ni apa? Sunnah qauliyah iaitu kata-kata dari Nabi SAW. Nabi SAW menyatakan sunnahnya dengan cara perkataan. Contohnya, innamal a'malu binniyat. Hadis innamal a'malu binniyat itu ialah sunnah qauliyah yang berbentuk keterangan, penerangan mengenai amal-amal tersebut adalah bermula dengan niat. Okey. Yang kedua, sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah segala tingkah laku Nabi SAW. Apa saja perbuatan Nabi SAW termasuk dalam sunnah fi'liyah. Contohnya, cara Nabi solat. Perbuatan Nabi solat itu menjadi sunnah kepada sunnah ikutan kepada umat Nabi Muhammad. Perbuatan Nabi solat menjadi sunnah fi'liyah. Contohnya, hadis Nabi sebut, Nabi menyatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah seperti mana kamu melihat aku solat. Aku solat, Nabi solat tersebut ialah sunnah fi'liyah yang perlu diikuti oleh umat Nabi Muhammad SAW. Sunnah fi'liyah ada pecahan dia, iaitu sama ada semula jadi, khususiyah atau menjelaskan Al-Quran. Contohnya semula jadi ni lebih kepada sunnah cara Nabi minum, cara Nabi makan. Itu semua semula jadi. Fitrah manusia berkehendak kepada makan, minum, tidur dan sebagainya.
Yang kedua sunnah khususiyah. Ni masih lagi dalam perbahasan sunnah fi'liyah. Sunnah khususiyah contohnya Nabi boleh dibenarkan untuk berkahwin lebih daripada 4. Adapun kita umat Nabi Muhammad tidak dibenarkan kahwin lebih daripada 4. Tapi Nabi dibenarkan. Itu khususiyah. Hanya Nabi saja yang boleh melakukan perbuatan tersebut. Khususiyah. Ada manusia lain buat dapat dosa haram. Yang ketiga ialah menjelaskan Al-Quran. Menjelaskan Al-Quran itu apa? Contohnya Al-Quran menjelaskan wa aqimus salah. Jadi Al-Quran tidak menjelaskan bagaimana solat, tapi Al-Quran memerintahkan untuk kita solat. Maka datang Nabi Muhammad SAW menjelaskan Al-Quran dengan cara sallu kama ra'aitumuni usalli. Yang ketiga, sunnah taqririyah. Sunnah taqririyah yang iaitu Nabi diam dan tidak mengiyakan atau menidakkan. Itu secara ringkas. Ustaz menerangkan secara ringkas saja supaya kita lebih padat pengajian secara video ni, supaya antum dapat tengok lebih jelas dan padat. Okay. Dan Ustaz tak nak panjang-panjang contoh macam video sebelum ni kan. Okey. Sunnah taqririyah, Nabi diam dan tidak mengiyakan atau menidakkan. Contohnya mengenai makan daging dhab. Makan daging dhab, sahabat makan, tapi Nabi tak melarang sahabat tersebut makan. Nabi juga tidak menyuruh sahabat tersebut makan, dan Nabi juga tidak memakan daging tersebut. Jadi Nabi diam, tidak memberi komentar mengenai perbuatan tersebut. Maka perbuatan itu dinamakan dengan sunnah taqririyah. Contohnya makan daging dhab. Yang keempat, sunnah hamiyah. Sunnah hamiyah ni qauliyah, fi'liyah, taqririyah kita biasa dengar, tapi sunnah hamiyah. Sunnah hamiyah ni kita jarang dengar. Contohnya apa? Contoh hasrat Nabi untuk melakukan sesuatu, tapi Nabi tidak sempat untuk melakukan perbuatan tersebut. Contohnya Nabi ingin berpuasa pada hari ke-9 hari Ashura. Okay, yang tu boleh lihat pada muka surat 41. Hadisnya berbunyi yang bermaksud, sesungguhnya jika aku sempat hidup hingga tahun 8, aku akan berpuasa pada hari ke-9, iaitu beserta hari ke-10-nya. Iaitu hasrat Nabi SAW untuk berpuasa pada hari ke-9 dan ke-10 hari Ashura. Tapi tidak kesampaian. Sebab apa? Nabi sempat wafat dahulu sebelum Nabi dapat melakukan perbuatan tersebut. Itu sunnah hamiyah, sunnah hasrat Nabi Muhammad SAW. Okey, habis perbahasan mengenai sunnah sudut matan. Kita pergi pada perbahasan yang ketiga, iaitu sunnah sudut bilangan perawi. Okey, sunnah sudut bilangan perawi ni boleh dikatakan perbahasan dia ramai ataupun sedikit. Sekiranya ramai, ia dinamakan dengan hadis mutawatir. Dan sekiranya ia sedikit, iaitu seorang sahaja, dinamakan dengan hadis ahad. Okey, kita pergi pada hadis mutawatir. Yang pertama, hadis mutawatir perbahasannya dibahaskan kepada dua perkara. Yang pertama, martabat hadis. Yang kedua, jenis hadis. Okay, kita tengok martabat hadis mutawatir. Martabat iaitu tempat kedua selepas Al-Quran, yakni dalil qat'i. Dalil qat'i kita tak boleh menolak dalil tersebut. Jumhur ulama sepakat hukum menolaknya adalah kafir. Jadi hadis mutawatir ni martabatnya, kedudukannya adalah tempat kedua selepas Al-Quran. Selepas Al-Quran, ia dinamakan, dia juga termasuk di dalam dalil qat'i, dalil yang tidak boleh ditolak. Sekiranya ditolak, hukumnya jumhur ulama bersepakat bahawa hukumnya adalah kafir. Itu martabat hadis mutawatir. Yang kedua, jenis hadis mutawatir. Jenis hadis mutawatir ni terbagi kepada dua. Yang pertama lafzi, yang kedua maknawi. Kita tengok maksud lafzi. Maksud lafzi mutawatir lafzi iaitu ramai perawi meriwayatkan hadis dengan sama lafaz
matanya. Yang ni maksudnya apa? Okay, kita tengok maknawi pula dulu. Maknawi, ramai perawi meriwayatkan hadis berlainan matan tapi sama makna. Okey. First kita kena faham yang hadis mutawatir ni ialah menunjukkan kepada ramai perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi hadis mutawatir ni kenapa tidak boleh ditolak? Kerana boleh dikatakan mustahil para sahabat berjemaah dalam menyatakan sesuatu hadis itu, tapi hadis itu sebenarnya tidak dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mustahil sahabat bersepakat meriwayatkan sesuatu hadis yang palsu daripada Nabi SAW. Jadi apabila yang mustahil, maka wajib kita beriman dengan hadis tersebut. Hukum menolaknya adalah kafir. Martabat perawi mutawatir lafzi, jenis lafzi, yang bermaksud ramai perawi meriwayatkan hadis tersebut dengan sama lafaz matanya. Contohnya hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Iaitu hadis ramai perawi meriwayatkan hadis tersebut dengan sama lafaz matan hadis tersebut. Sama, semua perawi, ramai-ramai yang meriwayatkan hadis tersebut sama matanya. Okay, yang kedua, jenis mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi ini bermaksud apa? Jenis yang ramai perawi meriwayatkan hadis tersebut tidak sama matan tapi sama dari segi makna saja. Contohnya apa? Ini maksudnya ramai perawi meriwayatkan hadis berlainan matan tetapi sama makna. Contohnya, ini tak ada contoh dalam buku. Okey, contohnya saya boleh bagi kat sini, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah yadullah ma'a jama'ah fa man shadda fil nar. Ada juga yang meriwayatkan matan lain. Okey, yang ni, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata nabiyyi. Okey, ada juga yang meriwayatkan kitab Allah wa sunnati. Ada juga yang meriwayatkan kitab Allah wa sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tu semua maknanya, dari segi makna semua sama. Adapun dari segi matan ia berlainan. Jadi ramai perawi meriwayatkan hadis yang berlainan matan tapi sama makna, maka ia termasuk dalam mutawatir maknawi. Okay, habis hadis mutawatir, martabat dan jenis. Kita masuk kepada hadis ahad. Hadis ahad bermaksud diriwayatkan oleh seorang ahli hadis dan terbatas jalan riwayatnya. Maksudnya apa? Seorang sahaja ahli hadis meriwayatkan sesebuah hadis tersebut. Hadis itu sahih tapi diriwayatkan oleh seorang sahaja, maka ia dinamakan dengan ahada, wahidun, bermaksud satu. Seorang saja meriwayatkan hadis tersebut dan terbatas jalan riwayatnya. Maksudnya perawi ini jalan riwayatnya terbatas, hanya melalui seorang sahaja sampai kepada Rasulullah. Tidak seperti mutawatir. Mutawatir ni banyak perawi dia, ramai, Abu Hurairah, An Umar dan sebagainya, banyak. Kemudian sampai kepada Rasulullah, iaitu tidak terbatas mutawatir. Tapi hadis ahad ni perawinya adalah terbatas. Maka taraf kedua-duanya, yang pertama mutawatir tarafnya ialah qat'i, yakni siapa menolaknya hukum adalah kafir. Yang kedua hadis ahad. Hadis ahad ni dia bertaraf dhanni, masih lagi siapa yang menolaknya tidak tergolong di kalangan orang yang menolak hadis Nabi SAW. Okey, yang keempat, masuk kepada kehujahan as-sunnah. Kehujahan as-sunnah, kita tengok apakah hujah as-sunnah untuk dijadikan dalil. Yang pertama, as-sunnah sumber kedua selepas Al-Quran.
sumber kedua selepas Al-Quran. Sumber kedua selepas Al-Quran. Sebab apa? Berdasarkan dalil Allah SWT berfirman, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang kami datangkan dan apa jua suruhan yang dibawa oleh Rasulullah kepada kamu, maka ambillah. Ambillah hukum kat sini adalah wajib mengambilnya, akan dia serta amalkan. Dan apa jua yang dilarang melakukannya, maka patuhilah larangannya. Apa yang dilarang oleh Nabi, maka itu juga dilarang oleh Allah SWT. Okey, yang pertama as-sunnah. Yang kedua tadi, kenapa kewujudan as-sunnah boleh menjadi sumber hukum? Kerana berdasarkan dalil daripada Allah SWT, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang ketiga, berdasarkan sabda Nabi SAW, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata nabiyyi. Okey, yang bermaksud, aku meninggalkan kepada engkau dua perkara. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima, tidak akan selama-lamanya kamu sesat selagi mana kamu berpegang kepada keduanya. Apa itu? Iaitu yang pertama kitab Allah, yang Al-Quran. Yang kedua sunnata Rasulillah, sunnata Nabi. Kitab Allah, Al-Quran. Yang kedua hadis Nabi SAW. Kamu berpegang kepada kedua tersebut, maka tidak akan sesat selamanya. Okey, yang ketiga, kenapa as-sunnah boleh menjadi hujah, boleh menjadi hukum, boleh menjadi sumber hukum? Iaitu berdasarkan dalil ijma' ulama'. Ijma' ulama', Nabi bersifat, okey, ini hujah ijma' ulama', Nabi bersifat maksum dan diberi mukjizat. Kenapa kalam Nabi boleh diterima pakai? Kerana Nabi ini ialah bersifat maksum. Yang kedua, Nabi diberi mukjizat oleh Allah SWT. Maka Nabi layak untuk berkata-kata dan mengeluarkan sesuatu hukum, sesuatu ketentuan untuk dijadikan sumber hukum di dalam agama Islam. Yang kedua, hujah ijma' lagi, para sahabat dan ulama' sepakat wajib ikut Nabi SAW. Ini kalam para sahabat dan ulama' bersepakat bahawa wajib mengikut Nabi Muhammad SAW. Siapa lagi kalau kita nak ikut sekiranya tidak melalui Nabi SAW. Okey, habis kehujahan as-sunnah. Kita masuk yang kelima, iaitu peranan as-sunnah. Okey, peranan as-sunnah yang pertama ialah as-sunnah berperanan menyokong Al-Quran. Menyokong Al-Quran bermaksud contohnya hukum haram membunuh dan menderhaka. Haram membunuh, Al-Quran menyatakan ya ayyuhallazina amanu la taqtulu. Al-Quran menyatakan jangan membunuh. Maka datang pula, Ustaz tak ingat matan nas daripada Al-Quran, datang pula hadis Nabi SAW juga melarang supaya jangan membunuh. Maka kedua-duanya ialah sama hukum. Kat situ Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama. Yang kedua, as-sunnah menyokong Al-Quran. Itu peranan pertama. Yang kedua, as-sunnah penjelas kepada Al-Quran. Contohnya, Al-Quran menyatakan supaya mengerjakan haji. Wa atimul hajj wal umrata lillah. Okey, datang adapun Al-Quran menyatakan
suruh mengerjakan haji contohnya, tapi tidak menyatakan bagaimana untuk melakukan haji. Maka datang as-sunnah, Nabi bersabda, khudhu anni manasikakum, ambillah daripada aku manasikakum, manasik haji, cara mengerjakan haji. Maka ambil daripada as-sunnah. Itulah as-sunnah kerana dia menjelaskan Al-Quran. Yang ketiga, as-sunnah mengkhususkan hukum umum dalam Al-Quran. Ini masuk dalam bab amul khas. Okey. Mengkhususkan kat sini contohnya dalil daripada firman Allah, yusikumullahu fi auladikum. Allah perintahkan kamu mengenai pembahagian pusaka untuk anak-anak kamu. Itu wasiat harta pusaka fi auladikum. Boleh wasiat ini boleh diwasiatkan kepada ahli waris. Yang itu secara umumnya kesemua ahli waris boleh menerima wasiat. Akan tetapi datang hadis Nabi SAW, Nabi mengkhususkan siapa yang boleh menerima, siapa yang tidak boleh menerima. Datang hadis Nabi, al-qatilu la yarithu, orang yang membunuh si mati, la yarithu, tidak layak untuk menerima harta waris. Contohnya seorang anak membunuh bapanya supaya apa? Supaya mendapat harta kan. Jadi anak tersebut haram menerima harta pusaka daripada ayahnya, kerana telah dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qatilu la yarithu. Itu peranan as-sunnah, mengkhususkan hukum umum dalam Al-Quran. Yang keempat, as-sunnah menghadkan atau membataskan hukum Quran yang mutlak, umum atau luas. Contohnya menghadkan atau membataskan. Contohnya was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Siapa sahaja yang mencuri, pencuri lelaki ataupun perempuan, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan kedua-duanya. Iaitu hukum mutlak daripada Al-Quran. Tidak ada hukum lain melainkan potong tangan. Jadi datang as-sunnah, Nabi SAW menghadkan atau membataskan ayat tersebut. Sabda Nabi SAW, la tuqta'u yadu sariqi illa fi rub'i dinarin fasa'idan. Tidak dipotong tangan pencuri melainkan yang mencuri haknya 1/4 dinar atau lebih. Maka bawah daripada 1/4 tidak dipotong tangan. Itu serah kepada pemimpin untuk melakukan hukum ta'zir. Itu ialah peranan as-sunnah. Okey, habis. Kita ulang balik. Yang pertama, as-sunnah. As-sunnah dari segi ta'rif, bermaksud perkataan. As-sunnah dari segi ta'rif, dari segi bahasa, bermaksud jalan ataupun kelakuan. Yang kedua, dari segi istilah, perkara yang lahir dari Nabi SAW, sama ada perkataan, perbuatan, sifat fizikal, rohani dan pengakuan. Okey. As-sunnah terbagi kepada perbahasan as-sunnah terbagi kepada 5 takrif. Yang kedua, sunnah sudut matan. Sunnah sudut matan, sunnah qauliyah, fi'liyah, taqririyah dan hamiyah. Itu semua dah diterangkan tadi. Qauliyah apa, fi'liyah apa, taqririyah apa, hamiyah apa. Yang ketiga, sunnah sudut bilangan perawi. Sunnah sudut bilangan perawi sama ada mutawatir ataupun ahad. Kalau mutawatir, ramai perawi. Kalau ahad, seorang saja perawi. Kalau mutawatir, dia ada jenis dia, lafzi dan maknawi. Kalau ahad, dia mutawatir bertaraf qat'i, ahad bertaraf dhanni. Okey. Yang keempat, kehujahan as-sunnah. Kehujahan as-sunnah tadi, yang pertama hujah dia as-sunnah sumber kedua selepas Al-Quran. Yang kedua, disokong oleh ayat Al-Quran. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan disokong
disokong juga oleh hadis Nabi sendiri, iaitu taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Dan ijma' ulama bersepakat bahawa as-sunnah sebagai rujukan selepas Al-Quran. Yang kelima, peranan as-sunnah. Peranan as-sunnah ada 4. Yang pertama, menyokong Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan Al-Quran. Yang ketiga, mengkhususkan hukum umum dalam Al-Quran. Yang keempat, menghadkan atau membataskan hukum Al-Quran yang mutlak atau umum atau luas. Okey. Itu saja daripada Ustaz mengenai perbahasan sumber hukum as-sunnah.